Bismillahirrahmanirrahim. Bertolak pulang. Setelah berada di Tabuk selama lebih daripada 10 hari. Dalam keadaan menunaikan solat musafir secara jamak dan qasar. Seterusnya Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat untuk langkah selanjutnya. Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi pendapat bahawa kemenangan telah dicapai tanpa pertempuran. Kalau diteruskan, maka kesannya tidak sebesar ini kerana tiada penganut Islam dalam kalangan Rum Timur. Dan perjuangan boleh dilangsungkan semula dengan suatu perancangan yang lain. Dan pertolongan Allah pasti berlaku. Akhirnya dia buat keputusan bertolak pulang ke Madinah. Nabi duduk di Tabuk lebih daripada 10 hari dalam keadaan sembahyang jamak dan qasar. Di sini pendapat mazhab Syafi'i mengatakan jamak qasar ni 4 hari je. 3 hari duduk tepat, hari Sabtu, hari bertadak. Ini qaul dhaif. Pendapat dhaif. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni dhaif. Kerana mazhab Syafi'i dia ambil basi, ihtiyat. Ambil pendek. Kalau baca hadis yang sahih, kita dapati riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih selepas Al-Quranul Karim, mengatakan Nabi duduk di Tabuk lebih daripada 10 hari. Duduk di Mekah 18 hari. Ada riwayat kata 19 hari. Nabi jamak khasar sembahyang. Dengan sebab itu, pendapat yang lebih kuat ialah bukannya 4 hari kata mazhab Syafi'i. Dengan mana sampai belah-belah hari. Bahkan ada ulama mengatakan belah hari ini kebetulan. Selagi tak habis urusan musafir, urusan kita bukan nak mukim di situ. Boleh jamak khasar sembahyang. Ulama mengatakan begitu. Ini mengikut maqasidus syariah. Kerana maqasid syariah ialah sembahyang musafir ni kerana masyaqqah orang musafir. Dan boleh jamak masyaqqah dia. Ini pendapat yang lebih kuat, berpandu pada hadis-hadis yang sahih. Kita kena sedar bahawa pendapat fiqh ni tengok hadis-hadis yang sahih. Mazhab ni kadang-kadang dikumpulkan berdasarkan kepada hadis yang sampai pada masa dia hidup. Pada masa dia hidup. Imam mazhab ni duduk di tempat yang terhad. Imam Syafi'i duduk di Hijaz, berhijrah ke Mesir. Imam Abu Hanifah duduk di Iraq. Ahmad bin Hanbal duduk di Syam. Imam Malik duduk di Madinah. Begitulah imam-imam ni. Sahabat Nabi duduk berselerak di seluruh pelosok. Ada sahabat terima daripada Nabi ni, terima daripada Nabi ini riwayatnya. Jadi mereka berpandukan pada riwayat yang mereka terima di tempat mereka. Imam Syafi'i sendiri banyak ijtihad dia. Ijtihad yang tak ada nah yang qat'i. Ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Qaul qadim masih Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Qaul jadid masih duduk di Madinah. Duduk di Mesir. Lain. Kerana ada penemuan baru. Ini kita kena sedar. Jangan kita ta'assub dalam masalah mazhab ni. Tengok hujah-hujah dia dan tengok kemunasabahan. Kena kaji, kena tahqiq mazhab ini. Sekarang ni mudah untuk mentahqiqkan kitab-kitab. Zaman dulu payah nak tahqiq. Banyak kita ni mengaji satu kitab saja, tak mengaji banyak kitab. Sekarang ni sudah banyak kitab-kitab dicetak. Kita boleh rujuk balik. Tengok riwayat dia, tengok asanid dia, tengok hujah-hujah dia. Ini bukan kaum tua, kaum muda. Ini kaum tua yang sebenarnya. Kaum zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Inilah pendekatannya. Hak kaum kata tua-tua tu pasal ikut satu ini bukan tua ni. Kaum hak kediang. Zaman awal Islam tidak begitu. Ini kena faham. Jangan kita ta'assub. Dalam perjalanan pulang mereka terpaksa pula. Kemudian yang keduanya, Nabi bermesyuarat. Umar bin Khattab berpendapat, ya Rasulullah, tak ada guna duduk lama sini. Duduk tunggu je, buat habis berah. Buat habis makanan je, lama sini. Lebih baik kita balik,
lakukan operasi lain, gerakan lain, berdakwah lain. Jangan duduk tunggu sini, Rom sudah berundur. Maka Nabi ikut pendapat ni. Akhirnya buat keputusan, bertolak balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, mereka terpaksa pula menghadapi perjalanan jauh yang sangat mencabar dan menguji kekuatan iman. Sekali lagi kena uji pula, jauh perjalanan. Masa nak mari sudah diuji, nak balik diuji pula. Berlaku lagi peristiwa-peristiwa iman yang menarik. Gangguan golongan munafikin yang ingin menggugak keimanan orang-orang yang beriman. Kesemuanya gagal, bahkan Allah mendedahkan kejahatan mereka kepada Rasulullah SAW. Orang munafik meniupkan da'ayah-da'ayah melemahkan semangat orang Islam. Turunnya ayat-ayat mendedahkan kejahatan mereka. Kita akan baca kemudian. Kemudian perjalanan pulang penuh dengan cabaran, berlaku banyak peristiwa. Dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW mengenangkan mereka yang berada di Madinah. Nabi ingat sahabat-sahabat yang tak boleh mari kerana uzur, kerana cacat, kerana sakit, kerana tak ada belanja, tak ada kenderaan. Nabi tengok sahabat-sahabat yang tak boleh mari. Lalu bersabda, "Inna bil madinati la aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di Madinah ada golongan-golongan yang di mana sahaja kamu berada, dalam perjalanan jalan yang kamu lalui, lembah yang kamu lintasi, mereka sentiasa bersama kamu. Di sana ada sahabat-sahabat kita di Madinah yang tak sama kita, tetapi hati mereka dan doa mereka bersama dengan kita. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahum bil Madinah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah mereka berada di Madinah?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, habasahumul udru." Ya, mereka dihalang oleh keuzuran. Ya, mereka duduk di Madinah dihalang oleh keuzuran, sama ada alat, kelengkapan ataupun tubuh badan, sakit, tua dan sebagainya. Menunjukkan bahawa orang yang beriman tidak mampu ke medan jihad kerana keuzuran. Dikurniakan kepada mereka pahala niat yang ikhlas bersama perjuangan, walaupun mereka tidak terlibat secara langsung, tetapi hati mereka bersama para mujahidin, diiringi dengan doa dan simpati yang ikhlas. Allah Ta'ala lebih pahala pada mereka yang bersimpati, yang uzur dengan mereka berjihad. Dia beri pahala niat, pahala doa terhadap orang yang berjihad. Kemudian belayan kasih, satu kisah yang sedih dan menarik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan bahawa dalam perjalanan pulang di waktu malam, ketika berhenti di satu tempat, tiba-tiba kelihatan cahaya api. Apabila aku mendekatinya, didapati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sedang mengendalikan mayat seorang sahabat bernama Abdullah Dzul Bijadain radhiyallahu anhu yang telah mati sakit demam. Kata orang biasa, dalam perjalanan singgah tempat aku nampak cerah, aku berita di khemah. Tiba-tiba tengok Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar mengendalikan mayat seorang sahabat yang sudah mati dalam perjalanan. Abdullah Dzul Bijadain mati demam. Setelah mayatnya diletak dan diiringi dalam liang lahat, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma qad amsaitu radiyan anhu farda anni." Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berada di malam ini bersamanya dalam keadaan meredainya, maka kurniakan kepadamu, kurnia kerataanmu kepadanya, wahai Allah. Nabi doa masa berdoa di al-Lahad.
Satunya Abdullah bin Mas'ud dia menegaskan, aku berharap bahawa akulah orang yang berada dalam lubang kubur itu yang mendapat fadilah doa Rasulullah SAW. Dan doa Nabi ini dimakbul. Dia Mas'ud kata, akulah patutnya. Aku nak macam tu. Nabi doa mari aku mati. Mengikut kitab Sirah Halabiyah, ada kitab lain Sirah Halabiyah, dalam kitab Sirah, Zil Bajadain bermakna dua helai kain berjalur yang kasar. Al-Bajadain. Ceritanya apabila dia menganut Islam, lalu dihalau oleh kaumnya. Bila dia masuk Islam, kaum dia halau, dia hambak dia. Pada masa itu dia mempunyai dua helai kain. Dua helai kain dia. Lalu dirampas salah satu daripadanya. Mengikut kitab Sirah Ibn Hisham pula, dia mempunyai sehelai kain ketika menyertai peperangan Tabuk. Kisah lain pula. Dia ada sehelai kain pada perang Tabuk. Lalu dikoyak dua. Satu digunakan untuk kain bawah dan satu lagi digunakan untuk selendang membalut tubuh. Meskinya dia ni. Dia datang menghadap Rasulullah SAW menyertai peperangan Tabuk. Dan meminta supaya didoakan mati syahid. Dia minta Nabi doa dia mati syahid. Tiba-tiba Rasulullah SAW meminta kulit kayu. Nabi minta kulit kayu. Dan dibalut pada lengannya. Kulit kayu, kulit yang boleh dibuat balut. Lalu berdoa, Nabi doa, Allah maharim damahu alal kufar. Nabi balut lengan dia dengan kulit kayu. Kalau kita ni macam kulit kerak, kulit terak atau kulit yang boleh dibuat pakaian. Kulit yang lembut. Nabi balut lengan dia, Nabi doa, Allah maharim damahu alal kufar. Ya Allah Tuhanku, haramkan darahnya kepada orang kafir. Nabi doa begitu. Dia berkata, lalu dia kata, Ya Rasulullah, laisa hadha ma aratu. Ya Rasulullah, bukan ini yang saya kehendaki. Bukan saya nak ni Rasulullah. Sabda Allah, innaka idzan akhadatka al-humma faqatalatka fa anta syahid. Kata Nabi. Sesungguhnya engkau didampingi demam, lalu demam itu membunuhmu dan engkau mati syahid, kata Nabi. Nabi sebut, ini mukjizat Nabi. Dia mati demam, bukan mati terbunuh. Demam dalam perjalanan jihad fisabilillah. Peristiwa ini menunjukkan betapa kasihnya Rasulullah kepada sahabatnya. Sehingga meruh sendiri jenazahnya. Dan menunjukkan bahawa orang mati di medan perang walaupun tanpa dibunuh senjata, maka hukumnya mati syahid. Dan mendapat fadilatnya. Orang mati di medan perang walaupun dia mati sakit, hukumnya mati syahid. Dapat fadilat. Dapat kelebihan. Macam Ummul Hiram yang kubur di Pulau Siprus. Kisah dia dalam buku, dalam kisah Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Osman Affan. Kalau baca kisah Osman Affan, bertemu Ummul Hiram ni, satu riwayat, Nabi tidur di rumah dia. Tidur tengah hari. Lihat rumah dia. Nabi terkejut dan Nabi suka. Dia tanya Rasulullah, suka apa? Dia ni seorang yang dekat dengan Nabi. Suami dia dekat dengan Nabi. Suka apa? Nabi kata, aku ditunjuk oleh Allah, umat aku berperang duduk atas kapal laut. Kemudian Nabi, Ya Rasulullah, doa saya ikut sama. Nabi kata, mu akan menyertai mereka. Kemudian Nabi lelak pula, Nabi suka pula. Rasulullah suka apa? Dia kata, Rasulullah kata, aku tengok umat aku dapat kelebihan dalam syurga. Dia berjihad dalam laut, atas kapal. Rasulullah doa supaya saya masuk sama. Nabi kata, aku doa masuk sama.
Diriwayatkan Ummu Hiram ni menyertai tentera laut zaman Sayyidina Osman. Ikut suami dia ke Cyprus. Dia naik atas kenderaan, jatuh. Dan mati jatuh kenderaan dalam perjalanan. Dapat doa, Nabi dia mati syahid. Dan kubur dia di Cyprus. Begitu juga orang berniat untuk mati syahid dikurniakan kelebihannya walaupun mati di atas hamparan. Dia niat nak mati kerana menegakkan Islam, mati atas hamparan. Kerana sabda Rasulullah SAW, "Man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashi." Maksud dia, sesiapa yang meminta mati syahid daripada Allah Ta'ala dengan niat yang benar ikhlas, nescaya Allah menyampaikannya di tempat-tempat para syuhada. Sekalipun dia mati di atas hamparan tempat duduk dan tempat tidurnya. Riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dan diriwayatkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang disebut pedang Allah dan pedang Rasulnya, yang banyak memimpin operasi ketenteraan Islam, yang paling berjaya dalam sejarah Islam. Paling berjaya dalam sejarah Islam. Keseluruhan peperangan yang dia memimpin mendapat kemenangan. Puluh-puluh mereka ratus peperangan. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Khalid Walid ni mati di atas hamparan. Masa dia sakit nak mati, dia menangis. Lalu orang tanya, "Wahai Khalid, mengapa awak menangis? Tidakkah awak berjihad dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar masa yang panjang?" Khalid kata, "Aku berjihad. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, aku mengharapkan aku mati di medan perang. Bukan mati di atas hamparan. Hinanya mati aku ni macam mati kambing," kata dia. Tubuh dia penuh dengan parut luka. Tapi Tuhan tak janji dia mati di medan perang. Ini menunjukkan keikhlasan dia kerana Allah Ta'ala. Hadis ni menegaskan orang yang ikhlas niatnya kerana nak menegakkan Islam, sampai mati diberi kelebihan syahid walaupun dia mati di atas hamparan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perancangan golongan munafik. Dalam masa peristiwa Tabuk ini, golongan munafik bergerak. Daripada awal nak pergi ke Tabuk sudah ada. Sampai pada perjalanan. Telah diceritakan dahulu berkenaan perancangan golongan munafik. Golongan yang pura-pura mengaku Islam, tapi tak Islam. Untuk menggagalkan perjalanan jihad ke Tabuk dengan mendirikan masjid bagi melambatkan perjalanan dan urusan Rasulullah SAW. Melemahkan semangat orang-orang yang beriman untuk berjihad menentang Rom Timur dan memperkerjakan sumbangan ikhlas yang sedikit untuk derma jihad. Rasulullah SAW tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas mereka setelah mencapai kemenangan moral yang tinggi tanpa peperangan. Golongan munafikin ini merancang lagi dengan menyusup ke dalam tentera Islam bagi membunuh Rasulullah SAW. Mereka menunggu di tengah jalan yang berbukit curam bagi menggolek batu besar ke arahnya. Tetapi Allah melaksanakan firman-Nya untuk memelihara Rasulullah SAW. Turun ayat. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, nescaya engkau tidak menyampaikan kewajipan kerasulanmu. Dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir.
Orang yang kafir dalam hati dia, walaupun orang tak nampak, Tuhan tak beri hidayah. Ayat ini mendedahkan orang munafik yang bercampur dengan orang Islam di Madinah. Pergi ke masjid. Sebahagiannya awal. Kalau pemimpin dia Abdullah bin Ubay, bila Nabi masuk masjid, beritahu Rasulullah siapa dah. Nak tunjuk dia kuat sangat. Rasulullah tu lah lapar, kata dia. Beritahu korang, sebab orang tak tahu. Sebab begitu dia pura-puranya. Bila Nabi nak istihad, nak pergi ke Tabuk, Ar-Rahib, pemimpin munafik, membuat masjid yang cantik, jemput Nabi pergi ke masjid dia untuk melambat-lambatkan. Kita akan baca kemudian. Bagi rancangan. Setelah sampai ke Tabuk, ala balik, tunggu tengah jalan. Nak bunuh Nabi. Allah dedahkan. Walaupun terdapat beberapa riwayat berkenaan sebab nuzul ayat ini, tetapi ia memberi jaminan dalam semua keadaan. Mengikut riwayat Ummul Mukminah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sentiasa dikawal secara khusus oleh orang-orang yang ditugaskan dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW meminta supaya dibebaskan daripada kawalan mereka. Pada awalnya, sahabat Nabi melantik keselamatan untuk jaga Nabi. Tiap-tiap malam bergelik. Jaga kat rumah Nabi, jaga perjalanan Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi kata, ya jagalah. Walaupun begitu, sahabat jaga juga. Walaupun Tuhan kata begitu, Nabi kata jangan jaga. Tapi sahabat-sahabat sentiasa mengelilingi, menjaga Nabi SAW. Mengikut satu riwayat, bahawa Rasulullah SAW memberitahu sahabatnya yang bernama Huzaifah senarai orang-orang munafik. Ada seorang sahabat, Nabi beritahu ke dia, orang munafik, orang ni. Huzaifah ni tahu senarai. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Umar tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Dia tak tanya orang, takut nama dia termasuk juga. Kalau kita ni susah dia tanya orang lain, siapa dia munafik, siapa dia munafik. Sayyidina Umar tak, dia tak tanya. Takut nama dia ada. Takut dia termasuk munafik juga. Apabila diminta supaya diberitahu agar dia ambil tindakan membunuh mereka, ada sahabat bertemu Nabi Rasulullah beritahu nak bunuh. Kita bunuhlah senang. Bahkan termasuklah anak bin Abdullah bin Ubay. Ambil tunggu ayat mendedahkan ayah dia munafik, berjumpa dengan Nabi Rasulullah. Biar saya bunuh ayah saya. Saya bunuh. Bawa kepala panjang. Nabi kata jangan. Nabi larang jangan. Bila sahabat minta senarai nama, Nabi tak beritahu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, akrahu an yatahaddatsa an-nas an yaqulu anna Muhammadan qad wada'a yadahu fi ashabi. Aku tidak suka nanti ada orang-orang yang berkata bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Fitnah. Nabi kata, jangan. Nanti aku buat begitu, suruh orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu menyambut, alaisu bi ashab. Usaid kata, mereka bukannya para sahabat. Sahabat Nabi. Usaid kata bukan sahabat mereka ni Rasulullah. Rasulullah menjawab, alaisu yuzhiruna syahadata an la ilaha illallah. Alaisu yuzhiruna anni Rasulullah. Tidakkah mereka melahirkan pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Tidakkah mereka melahirkan kenyataan bahawa aku ni Rasulullah? Mereka mengucap juga. Nabi kata. Mereka mengucap mengaku. La ilallah, mengaku Muhammad Rasulullah. Usaid menjawab, bala wala syahadata lahum. Ya, dan tiada pengakuan yang sebenar dari mereka. Bohong, Usaid kata. Usaid lawan Nabi. Sabda Rasulullah SAW,
fa inni nuhitu an qatli ulaik. Maka sebenarnya aku ditegah dari membunuh mereka. Tuhan tak beri aku bunuh. Tuhan larang aku bunuh mereka. Bila Tuhan larang, senyaplah. Kerana golongan munafik ini menyamar menjadi sahabat dan bergaul di dalamnya. Ada juga dalam kalangan mereka, orang yang bertaubat dan menyesal di atas sikapnya. Ada orang yang bertaubat pada itu. Kalau bunuh kata dan taubatlah. Dan berjihad serta berdoa supaya mati syahid. Kerana menegakkan kalimah Allah, nak tebus dosa. Ada dalam mereka ni yang insaf. Bertaubat, berdoa mati syahid, nak tebus dosa dia. Di antara mereka juga yang tetap mempertahankan sifat nifaknya. Sengah tu terus munafik sampai ke mati. Dan kerana mereka juga ada yang terlibat mendirikan masjid yang bukan masjid dirar. Buat masjid. Membakar masjid dirar. Diceritakan dahulu adanya golongan munafik yang berusaha melambatkan perjalanan tentera Islam ke Tabuk. Dengan cara mendirikan masjid yang cantik lagi indah untuk menggoda Rasulullah SAW supaya datang meraihkan mereka di masjid itu. Ada kumpulan pakat buat masjid. Jepuk Nabi SAW datang ke masjid untuk raih. Kumpulan yang diketuai oleh seorang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Perkataan Ar-Rahib bermakna lebay. Orang yang beragama tanpa ilmu yang mendalam. Ini Rahib. Dalam masa yang sama dia pergi menemui musuh untuk menyerang Madinah. Senyap-senyap dia jumpa musuh. Semua serang Madinah. Allah telah menggagalkan penipuan mereka dan dia dedahkan dengan wahyu yang diturunkan. Mengikut para ulama, Allah SWT menurunkan firman-Nya. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, apabila sampai di satu tempat bernama Awan, jaraknya sudah dekat dengan Madinah Munawwarah. Dekat Madinah. Tunggu ayat. Iaitu firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Surah At-Taubah ayat 107 hingga 110. Maksudnya, dan mereka yang ini dalam kalangan munafikin, orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan Islam dan penganutnya. Buat masjid tujuan nak rosakkan Islam, bukan nak tegakkan Islam. Menguatkan kekufuran dan memecah belahkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Serta menjadi tempat mengintip bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan mereka bersumpah dengan berkata, tidaklah kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini, melainkan tujuan yang baik. Bersumpah demi Allah, kami buat masjid dengan Allah. Tujuan baik. Padahal Allah menyaksikan bahawa mereka sebenarnya berdusta. Jangan engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya masjid yang didirikan di atas taqwa Masjid Quba, yang sejak hari pertama engkau berdiri di atasnya untuk bersalat di dalamnya,
ada beberapa lelaki yang suka membersihkan diri mereka. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Adakah sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas sifat takwa daripada Allah lebih baik? Ada sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas tapak yang curam, lalu meruntuhkan bangunannya terhumbam ke dalam jurang neraka jahanam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sentiasalah bangunan yang mereka bina itu menjadi keraguan ke dalam hati-hati mereka sendiri. Sehinggalah juga hati-hati mereka laksana dicincang. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masjid Dira ni duduk kawasan Quba. Berlawan Masjid Quba lah. Tuhan larang Nabi semayang di masjid itu. Tuhan larang, jangan pergi. Turun ayat. Bila dia balik ni nak pergi dalam masjid tu, nanti balik ni. Tuhan turun ayat, jangan pergi. Tuhan larang dalam masjid Quba tu, tempat Nabi singgah masa berhijrah. Dan masjid yang ada fadilat disebut adalah hadis man tawadda'a fi baitihi wa shalla rak'ataini fi masjid Quba falahu ajru umrah. Barang siapa yang pergi ke Madinah berwuduk di rumahnya, rumah dia duduk di hotel lah, berwuduk di hotel, kemudian terus pergi sembahyang 2 rakaat masjid Quba, dia beri fadilat umrah, 1 umrah. Ini kelebihan sembahyang masjid Quba. Caranya wuduk di rumah, jangan wuduk di situ. Wuduk di situ pun tak apa, tapi Nabi kata wuduk di rumah dia, lepas tu sembahyang masjid Quba. Kerana dalam perjalanan tu adalah ibadat. Tiap-tiap langkah tu ada pahala. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Jadi kita langkah dalam keadaan kita berwuduk. Dengan sebab itu kita nak pergi masjid, lebih afdal kita berwuduk di rumah. Bukan wuduk di masjid. Tak ada salah wuduk di masjid. Wuduk di rumah kerana kita melangkah ke masjid dalam keadaan mengerjakan ibadat. Itu cerita Masjid Quba dan Masjid Dira. Allah SWT mendedahkan tujuan golongan munafikin mendirikan masjid bukan kerana Allah, tetapi tujuan jahat menipu kaum muslimin, sehingga menjadikan berpecah belah yang membawa kemudaratan. Dan dalam masa yang sama masjid itu menjadi markas pengintipan untuk musuh-musuh Islam dan memberi peluang kepada mereka untuk menyerang Islam dan penganutnya yang bertapak di dalam negaranya yang ditegakkan di Madinah. Pemimpin golongan munafik yang bernama Abu Amir Ar-Rahib mengarahkan pengikutnya supaya mendirikan masjid dan bersedia dengan senjata. Dan dia akan menjemput pada tentera Rom datang menyerang Madinah dan menghalau orang-orang Islam keluar daripada bandanya. Akhirnya Rasulullah SAW menggelarkannya dengan panggilan Abu Amir Al-Fasik. Ubah nama Abu Amir Al-Fasik. Jangan panggil Rahib, panggil Fasik. Jahat. Orang Fasik. Serentak dengan itu, baginda mengarahkan 2 orang sahabat radhiyallahu anhuma supaya segera bertindak memusnahkan masjid Dira itu. Nabi dah ada siapa? Suruh sahabat pergi dengan kuda, bakar masjid, hancurkan masjid ini. Az-Zamakhsyari meriwayatkan dalam tafsirnya Al-Kashaf. Az-Zamakhsyari ini seorang alim mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sederhana. Tapi dia terkenal dengan alim ilmu tafsir. Tafsir dia Al-Kashaf. Sampai sekarang ada kitab tafsir. Jaga baik dia mengarang tafsir, tapi mazhab kepala otak dia Mu'tazilah. Dia guna akal. Tapi dalam bahasa Arab dia bijak. Dalam hari ini. Dia sebut dalam tafsir dia Al-Kashaf, ni boleh ada pak boleh pakar. Bahawa Imam Masjid Dira seorang sahabat muda bernama Majma' bin Al-Harisah radhiyallahu an, yang tidak mengetahui hakikat dan tujuan masjid itu didirikan, dicadangkan oleh penduduk Quba supaya menjadi imam Masjid Quba di zaman Amir Umi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia sahabat muda. Masa tu puak-puak munafik lah dia imam. Bila dia dibaca sedap, dia imam. Jadi zaman Sayyidina Umar, orang Quba minta nak latih ni.
Tok Imam ni. Dari masjid. Cadangan itu dibantah kerah oleh Amir Umar bin Khattab yang berkata, la wala ni'mah ala sabi imam masjid dirar. Umar kata, jangan, tidak ada nikmat. Tidakkah dia pernah menjadi imam masjid dirar? Saya Umar tahu. Mu nak latih tak imam masjid dirar ni jadi tak imam masjid Quba. Pemuda itu menjawab, ya Amirul Mukminin, la ta'jal alayya. Wallahi laqad sallaitu bihim wallahi ya'lamu inni la a'lamu ma admaru fihi. Walau alimtu ma sallaitu ma'ahum fihi wa kuntu ghulaman qari'an lil Qur'an wa kanu syuyukhan la yaqra'una min al-Qur'ani syai'an. Pemuda itu kata, wahai Amirul Mukminin, jangan bertindak gopoh terhadap saya. Maka demi Allah, sebenarnya saya pernah bersolat bersama mereka. Demi Allah, saya tidak tahu niat jahat yang mereka sembunyikan. Kalau saya tahu, saya tidaklah saya bersolat di dalamnya bersama mereka. Saya di masa itu seorang pemuda yang qari Quran. Dan mereka pula adalah orang-orang tua yang tidak tahu membaca Quran. Puan-puan tak mesti suruh saya jadi imam. Lalu Amir Umar Khattab meminta menerima pengakuannya dan membenarkan dia jadi imam Masjid Quba. Mudah apalah kan. Mau jadi imam lah. Mukjizat Al-Quran yang berterusan sehingga hari kiamat. Mengingatkan umat Islam bahawa projek Dirar berterusan sehingga hari ini. Dengan berbagai-bagai cara untuk menipu dengan menggunakan kerja pada zahirnya Islam, tetapi tujuannya menentang Islam. Jaga-jaga. Islam liberal. Sisters ini Islam, macam-macam nama. Itu termasuk Dirar lah tu. Projek ni untuk lawan Islam. Guna nama Islam. Benarlah ucapan Amin Ali radhiyallahu wajah, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimah yang benar yang bertujuan kebatilan, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Allah menggagalkan perancangan jahat munafikin bersama kegagalan tentera Rum Timur untuk menghapuskan Islam. Ketibaan di Madinah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketibaan di Madinah. Balik pada Tabuk, perjalanan yang jauh, akhir sampai di Madinah. Apabila tiba di pinggir Madinah, Rasulullah SAW bersabda, "Hadihi tabatun askananiha Rabbi, tanfi khubutha ahliha kama yanfil kir." Al-kir bukan al-kib, al-kir ada titik saya tambah sikit. Khubutha al-hadid. Inilah dia Tabah ataupun Madinah. Tuhanku telah menetapkan aku tinggal di dalamnya. Dosa penduduknya yang beriman diampun oleh Allah. Laksana kiki menghilangkan karat pada besi, kata Nabi. Kelebihan orang yang duduk di Madinah mendapat berkat. Darul Hijrah, negeri tempat hijrah Nabi SAW. Mereka dirahmati oleh Allah, diampunkan dosa. Apabila memandang Bukit Uhud, Rasulullah bersabda, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Inilah Bukit Uhud yang mengasihi kami dan kami mengasihinya. Nabi mengenalkan Bukit Uhud, benteng ketika perang menentang musyrikin. Di situ kubur para syuhada. Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kepulangan Rasulullah SAW dari Tabuk disambut meriah oleh penduduk Madinah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan, di mana kaum muslimat dan kanak-kanak bernasyid dengan nasyid ketika Rasulullah SAW datang berhijrah dari Mekah. Dua nasyid yang sama, iaitu Tal'al Badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'an lillahi da'. Ma da'an lillahi ta' dia sebut di sini. Muka ada riwayat.
Bulan purnama mengambang ke arah kita. Cahayanya datang dari Saniyatul Wada', nama tempat. Bulan mengambang tu ialah contoh, dibandingkan Nabi lah bulan cahaya. Saniyatul Wada' ni nama tempat. Maka bersyukur menjadi wajib ke atas kita. Selagi Allah menyeru nescaya wajiblah mentaatinya. Rasulullah SAW masuk ke masjidnya dan bersalat 2 rakaat. Nabi masuk masjid, sembahyang 2 rakaat. Balik daripada Tabuk, sembahyang 2 rakaat. Maka mereka yang uzur dan tidak berkemampuan pergi ke Tabuk datang dengan menghadap Rasulullah SAW. Mereka mendapat keizinan Allah untuk tidak bersama ke Tabuk dengan firman-Nya. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Tunggu ayat. Tidaklah berdosa orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibelanjakan kerana tidak ikut berjuang apabila mereka menunjukkan ikhlas kerana Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu dengan memohon supaya engkau memberi kenderaan yang boleh membawa mereka bersama pergi berjuang. Engkau berkata, aku tidak ada kenderaan untuk membawa kamu bersama. Mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata kerana sedih bahawa mereka tidak mendapat sesuatu pun untuk pergi berjihad. Tuhan sebutkan mereka yang ikhlas. Mereka yang uzur, orang tua, orang sakit, orang cacat. Mereka yang tak ada bekalan, tak ada kenderaan, tak ada kuda, tak ada unta kerana miskin. Nak jalan kaki jauh sangat. Nak pergi, Nabi kata tak ada kenderaan, tak cukup. Nak tumpang orang pun tak boleh dah, penuh dah. Mereka ni sedih, menangis. Tuhan sebut dalam Quran. Datang juga mereka yang berpura-pura keuzuran. Padahal mereka kaya, mempunyai kenderaan dan bekalan untuk pergi ke Tabuk. Allah mendedahkan penipuan mereka dengan amaran yang keras. Di sana ada orang munafik yang ada kenderaan, yang ada kemudahan, ada bekalan, ada duit cukup, tapi sengaja tak buat pergi berjuang. Pergi tipu Nabi. Tipu Nabi. Tuhan dedahkan juga. Firman Allah Ta'ala, innamas sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tab'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسر الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sesungguhnya jalan untuk bersalah dan menuju kemurkaan Allah hanyalah terhadap mereka yang meminta izin kepadamu, padahal mereka kaya raya, berkemampuan pergi berjihad. Mereka suka bersama orang-orang yang tidak dapat pergi kerana uzur. Dan dengan sebab itu Allah meraihkan hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui sesuatu. Mereka ini menyatakan uzur kepadamu apabila kamu kembali mereka dari medan perang. Katakanlah kepada mereka,
Janganlah kamu menyatakan uzur, kami tidak akan percaya kepada kamu sekali-kali. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kami daripada berita-berita. Kamu dan Allah serta Rasulnya akan melihat amalan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan nyata. Lalu ia akan menyatakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Sumpah demi Allah. Tangguh sumpah demi Allah. Nama dulu ada dah ni orang munafik. Demi Allah bersumpah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling tidak menempelak kepada mereka. Oleh itu berpalinglah daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dengan kekufuran, dan tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka lakukan. Surah At-Taubah ayat 93-95. Sebenarnya tiada penyertaan mereka di dalam sah perjuangan sangat baik. Mereka tak pergi baik, pergi buat susah, buat habis bekak aja. Tak ada faedah langsung. Supaya tidak menjadi pengacau dan duri dalam daring perjuangan Islam. Baik, tak ada orang macam ni. Kalau ada, jadi pengintip. Wujudnya mereka dalam perjuangan bukannya menjadi pembantu, bahkan penyakit, dan memudaratkan dengan langkah yang disebut dalam perjalanan ke Tabuk. Apabila mereka tidak mengikut arahan dan merancang untuk membunuh Rasulullah SAW, bahkan kadang-kadang mereka dapat mempengaruhi orang-orang lemah iman di dalam jemaah Islam. Kadang-kadang orang yang lemah iman, dia hasut, dia jadi lemah. Dengan sebab puak-puak yang jahat ini. Ini puak munafik. Kisah 3 orang yang silap langkah. Di sana 3 orang yang mengaku salah. Terpengaruh dengan orang munafik juga, tapi dia beriman. Akhirnya insaf, mengaku salah. Ada 3 orang. Di sana ada 3 orang yang beriman, tetapi melakukan kesilapan tidak bersama Rasulullah SAW ke Tabuk. Dalam keadaan mereka mempunyai kemampuan. Mereka ialah Ka'ab bin Malik dari kalangan Khazraj, Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka berdua dari kalangan Aus. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW dengan ikhlas mengaku kesalahan dan dosa mereka dengan penuh penyesalan. Lalu mereka diambil tindakan disiplin secara pemulawan selama 50 hari. Rasulullah suruh pulang. Tak tegar, tak cakap. 50 hari. Sehingga terasa sempit bumi kerana menyesal dan takutkan Allah. Mereka bertahan dengan iman yang masih kental, tidak dipengaruhi oleh desakan supaya berbohong atau ajakan musuh supaya murtad menyertai mereka, tak ikut orang kafir. Sesal dengan perbuatan. Nabi tak tegur, pergi sejid juga. Nabi tak tegur, pergi sejid juga. Orang Islam tak tegur, pergi sejid juga. Sesal di atas perbuatan. Sampai 50 hari kena pajang. Kena pajang lah. Nabi pajang 50 hari ni 3 orang ni. Di masjid duduk sehadapan. Dah suruh Nabi tengok. Nabi dah tengok. Nabi paling ke lain, dia tengok Nabi. Bila Nabi paling dia Nabi paling tengok Nabi, Nabi paling ke lain. Dia paling ke lain, Nabi tengok dia. Dia paling derah, Nabi paling ke lain pula. Nabi ajar. Akhirnya Allah menurunkan penerimaan taubat yang istimewa melalui wahyu yang diturunkan, iaitu firman Allah Ta'ala. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga apabila mereka merasa bumi yang begitu luas menjadi sempit, dan juga mereka juga terasa dihimpit kerana duka cita berdosa, dan mereka yakin bahawa tiada tempat untuk melarikan diri daripada Allah melainkan menyerah diri bertaubat. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka terus bertaubat.
Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Turun ayat mengampunkan dosa dalam surah Taubah. Pada surah kena ada surah Taubah. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Hari menerima wahyu ayat ini menjadi hari raya dalam hidup mereka bertiga. Demikianlah sifat orang berdosa yang beriman kepada Allah, yang sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Di mana selagi iman itu tidak ada, maka dirasakan diri tidak berdosa. Orang tak iman berasa tak berdosa. Orang beriman berasa berdosa. Buat salah. Walaupun berdosa atau degil, tidak mengaku berdosa, walaupun menyedari dosa yang lakukan. Itu orang munafik. Menambah diri di tiang masjid. Mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada 7 orang sahabat yang merasa berdosa tidak ke Tabuk. Salah seorang daripadanya bernama Abu Lubabah bertindak menambah diri masing-masing ke tiang masjid tanpa menghadap Rasulullah SAW. Apabila diberitahu kepadanya bahawa mereka tidak mahu membebaskan diri selagi ikatan daripada ikatan malaikat Rasulullah SAW yang membebaskan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ana uqsimu billah la utalliquhum wa la u'adziruhum hatta yakuna Allahu walladhi yutalliquhum raibu anni wa takhallafu anil ghazbi al-muslimin. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak membebaskan mereka, kata Nabi, dan tidak menerima keuzran mereka sehingga Allah yang membebaskan mereka, kerana mereka menderhaka aku dan tidak bersama dengan kaum muslimin untuk berjuang. Manakala sampai kepada mereka ucapan tegah dari Rasulullah SAW, mereka bertekad tidak mahu melepaskan diri dari ikatan malaikat Allah yang memerintah supaya merungkanya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu firman Allah Ta'ala, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara say'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lain mengaku dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampurkan amal yang soleh dengan yang lain, merupakan amal jahat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kisah perang Tabuk. Mereka yang bersalah bertaubat, yang munafik tak mengaku salah. Para ulama tafsir menegaskan bahawa mudah-mudahan daripada Allah hukumnya suatu kepastian yang ditunaikan, maka mereka dibebaskan daripada ikatan di tiang masjid. Seterusnya mereka membayar dengan sumbangan harta. Bayar harta, sumbangan. Pada awal Rasulullah SAW tidak mahu menerimanya, tetapi selepas itu barulah bagi dia menerimanya. Iaitu bila Allah mewahyukan firman-Nya. Allah Ta'ala suruh ayat, suruh Nabi terima. Mula-mula Nabi tak mau terima. Mereka berima, Nabi tak mau terima. Tunggu ayat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Apabila ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, Tuhan kata, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan membersihkan mereka dengannya dari sifat buruk, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, terimalah taubat. Tuhan menerima taubat. Wahyu ini memberi faham bahawa Rasulullah SAW tidak bertindak sendirian dalam urusan sahabatnya yang beriman, yang engkau menyertai peperangan Tabuk sehingga menunggu tindakan dari Allah daripada Allah. Maka peristiwa pahit ini menjadi ubat yang menjarak, mengubati penyakit yang melemahkan iman. Ibnu Katsir rahimahullah membahagikan mereka yang tidak ke Tabuk pada empat golongan.
Yang pertama, golongan mendapat pahala yang besar kerana menjalankan tugas yang diamanahkan di Madinah. Mereka ialah Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Maslamah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka ni Nabi tak beri pergi ke Tabuk kerana menjalankan tugas. Ini dapat pahala. Kerana bertugas. Yang kedua, golongan yang diizin oleh Allah kerana keuzuran diri dan harta yang mendapat fadilat kerana hati. Kerana hati dan doa. Mereka yang uzur, yang tua, yang sakit. Dia berdoa, dapat pahala juga. Ketiga, golongan yang diambil tindakan disiplin yang terdiri daripada mereka yang di pulau dan mengikat diri ke tiang masjid yang akhirnya mendapat anugerah keampunan Allah. Ini yang ketiga. Allah sangat ampun dengan dosa. Yang keempat, golongan munafikin yang terus bergolongan dengan dosa dan laknat. Yang keempat ni terus. Puak-puak munafik terus dalam keadaan dosa. Tak terima. Tuhan laknat. Wallahu a'lam.